Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita berjumpa lagi untuk bahagian kedua RC. Okey, yang mana bahagian pertama tempoh hari kita dah cover dia punya sedikit sebanyak tentang dia punya dari segi the science behind the reinforced concrete lah. Okey, kenapa kita combine concrete dan juga steel ataupun steel bar dalam reinforced concrete ni. Okey, so dia semua berkisarkan kepada sifat-sifat bahan tu sendirilah. Okey, konsep dia saling ataupun key point dia ataupun keyword dia saling melengkapi antara satu sama lain, yang mana melibatkan compression dan juga tension. Okey, dan untuk bahagian kedua ni kita akan dia lebih kepada penceritaan ataupun explanation aplikasi RC structures dalam pembinaan bangunan lah. Okey, dan kita tengok dalam pembinaan bangunan yang ada sekarang lah, yang ada di sekeliling kita ni. Okey, jadi kita bukannya nak tengok bangunan macam KLCC ke, Burj Dubai ke, ataupun bangunan-bangunan pencakaran yang lain. Tapi sebenarnya konsep pembinaan kepada bangunan-bangunan tersebut, dia punya konsep dia sama juga dengan konsep bangunan yang biasa yang kita tengok sekarang ni. Mungkin dari segi ketinggian, daripada skala yang lebih besar, dari segi function ataupun dari segi penggunaan material-material yang terkini lah. Itulah mungkin yang membezakan antara bangunan-bangunan tersebut dengan bangunan yang kita tengok sekarang. Tapi secara konsepnya kita tetap memakai konsep yang sama lah. As long as sekiranya dia menggunakan pakai RC structures. Okey, baik. Terus kita kepada nota ini Okey, dan sedikit tentang sejarah Okey, bahagian pertama tempoh hari kita tak cerita tentang sejarah. Okey, untuk bahagian kedua ni kita cerita sikit tentang sejarah penggunaan konkrit lah. Okey. Jadi bermula daripada jadi konkrit ni berasal daripada perkataan Latin berasal daripada perkataan Latin, dia bermaksud to harden ataupun untuk mengeras ataupun menguatkan diri. Jadi rupa-rupanya penggunaan konkrit ni dapat dikesan seawal pada 506,000 tahun sebelum Masihi lah. Yang mana di Serbia. Serbia main-main yang mana dalam pembinaan piramid lah. Jadi piramid dia bukanlah macam piramid dekat Mesir tu, tapi dia macam struktur seolah-olah segitiga. Yang mana sebahagiannya bahagian ataupun medium utama ataupun bahan utama yang dipakai dalam pembinaan tersebut daripada konkrit lah. Tapi harus diingatlah, konkrit dia tu dia tak sama dengan konkrit macam kita sekarang ni. Simen, pasir air yang kita belajar tu, dia konsep yang sama lah. Maksudnya gabungan beberapa bahan, gabungan beberapa bahan tertentu membentuk satu bahan yang utama macam konkrit tu, dan setiap bahan-bahan tersebut setiap item dalam bahan-bahan dalam konkrit tersebut dia ada function dia yang tersendiri, dan function dia seolah-olah hampir sama. Itu maksud dia. Di mana contoh kata macam simen, fungsi dia sebagai gam, betul? And then pasir sebagai infill, and then aggregate ataupun batu baur, batu granite tu sebagai dia punya sumber kekuatan lah, ataupun kekuatan penentu kekuatan konkrit berkenaan. Jadi begitu jugalah dengan samalah konsep yang dipakai dalam pembinaan piramid di Serbia, piramid di China, Shaanxi ni, atau di Babylon, dan juga di Mesir sendiri pun, dan juga daripada zaman Empire Roman. Dia tak sama macam konkrit sekarang ni. Itu satu benda yang perlu kamu fahamlah. Tetapi konsep dan juga peranan bahan dalam konkrit mereka ini sama. Seorang tu nak jadi ni, seorang tu sebagai gam, seorang tu sebagai infill untuk memenuhkan, untuk memadatkan, seorang lagi tu sebagai dia punya sumber kekuatan lah, ataupun kekuatan utama konkrit dia tu. Ada yang guna pakai ada yang tak pakai pasir, ataupun ada yang tak pakai simen, dia pakai abu gunung berapi macam Roman ni. Tapi abu tu pun sebenarnya dia nak jadi gam lah. Kena ada tambah air sikit. Kan? Sama lah dengan Egyptian ni. Dia mungkinlah tak pakai kita panggil sebagai mungkin tak pakai pasir. Tapi dia ganti dengan tanah liat. So itu antara dia punya material lah, tapi dia punya konsep dia, peranan tu sama. Itu cuba yang nak sampaikan kat sini lah. So kat sini
kalau siapa yang berminat dengan history ni, okey, boleh baca sendirilah. Okey, boleh Google dan sebagainya lah, Wikipedia pasal-pasal kan. Walaupun Wikipedia ni sebenarnya just nak baca, just nak tahu tak apa. Tapi sebagai rujukan utama tu tidak digalakkan lah. Okey, dia beza tu nak baca nak tahu bolehlah tengok Wikipedia ataupun baca Wikipedia ni. Tapi sebagai rujukan utama, okey, kita tak boleh jadikan Wikipedia sebagai rujukan utama kerana Wikipedia ni dia macam siapa-siapa boleh contribute dalam tu. Okey. Nampak lebih kurang sikit boleh masuk je. Okey. Jadi dia punya credibility tu dia kurang lah. Okey. Tapi nak tahu apa benda tu, okey, bolehlah. Okey. Sekadar pencetus minda lah panggil. Tapi jangan kita hanya berharap sepenuhnya kepada Wikipedia. So kita kena cari rujukan-rujukan yang lebih bersesuaian. Alright. Next. Apa lagi? Jadi boleh dikatakan konkrit moden sekarang ni ataupun konkrit yang kita duk pakai sekarang ni, okey, bertitik tolak daripada seorang engineer bernama John Smeaton lah. Okey, John Smeaton ni yang membuat sedikit pembaharuan lah dalam dunia pengkonkritan, yang mana John Smeaton ni dia masukkan the first concrete. Okey, ataupun dipanggil artificial rock. Okey, yang mana dia punya komposisi dia, okey, komposisi bahan yang dia guna pakai menyerupai, hampir-hampir menyerupai konkrit moden yang kita pakai sekarang ini. Okey, bermula 1756. Okey, dan pada 1824 Joseph Aspdin mula memperkenalkan dan juga mula menggunakan pakai apa yang kita panggil sebagai simen. Dalam bahan konkrit dia. Pada tahun ni 1756 ni simen tak ada. Dia pakai bahan lain. Apa-apalah, mungkin gunung berapi juga ke ataupun bahan-bahan lain lah sebagai fungsi gam tu. Okey. Okey. And then pada tahun 1824 ni, yang ni orang ni lah sebenarnya yang macam yang mencipta simen lah. Okey. Dan mencampurkan dalam bancuan konkrit. Okey, hampir-hampir menyerupai. Dan yang menariknya kalau kita cek ataupun kita kaji siapa Joseph Aspdin ni, dia sebenarnya seorang pengukir batu. Okey, dia pengukir. Dia kerja dia ukir, buat ukiran pada batu dan dia ambil sekutu batunya besar, and then dia ketuk. Okey, hasilkan apa-apalah patung ke apa ke pengukir kan. Okey, jadi panjanglah cerita dia tu. Okey, secara ringkasnya dia tengok hasil ataupun hasil buangan daripada pertukangan dia tu, habuk-habuk batu tu kan. Okey. Boleh dihancurkan. Rupanya yang diketuk tu sebenarnya batu kapur. Okey, sebab itulah mudah untuk dibentukkan. Okey. Jadi maksudnya habuk-habuk tersebut boleh diguna pakai, and then dia berupaya untuk membentuk satu ketulan batu yang baru. Okey, simen dia tu. Tapi tak kuat. Tapi dia boleh dijadikan sebagai ejen pengikat. Okey, dalam bancuan simen. Okey, baik. Kemudian datang pula Joseph Monnier. Okey, Joseph Monnier yang mana menemukan apa yang dipanggil sebagai RC sekarang ni lah. Maksudnya kombinasi antara steel dengan konkrit. Dan pada 1849. Dan kalau tak silap saya, dia ni orang Perancis, France lah. Okey. Dan penemuan ni adalah secara nak kata tak sengaja pun ataupun secara pemerhatian jugalah sebenarnya. Maksudnya dialah antara pelopor yang combine sesuatu benda yang totally asing, masukkan dalam konkrit. Nah, sedikit cerita tentang Joseph Monnier. Benda ni agak menarik jugalah. Saya tak silap saya pun ada movie pasal dia ni. Tak kisahlah. Sedikit tentang Joseph Monnier ni, dia sebenarnya dia bukan engineer, dia bukan doktor, dia bukan lawyer, dia bukan kasih selamat. Dia sebenarnya lebih kurang kepada landscapers lah. Landscape. Penjaga taman landscape lah. Di bandar Paris. Jadi apa yang berlaku ialah di mana tiap-tiap pagi banyak pasu-pasu bunga jatuh dan pecah lah. Disebabkan oleh binatang-binatang macam contoh anjing, kucing, yang berlari-lari lah. Dia tertolak kan. Banyak pasu-pasu dan pasu bunga lah pecah. Jadi apa dia buat ialah dia dapat satu idea di mana dia buat satu pasu, tapi dalam pasu tersebut dia masukkan dawai.
Okey, kiranya macam dawai lah, macam dawai biasa je. Dawai tu dijadikan sebagai rangka kepada pasu tersebut, and then kalau tak silap saya, dia masukkan tanah liat lah mula-mula sekali. Okey, lepas tu dia bereksperimen pula dengan konkrit. Maksudnya dawai tu kekal, cuma tanah liat tu diganti dengan konkrit. So bila jatuh ke tanah, okey, dia tak pecah langsung. Okey, dia cuma crack sikit ke ataupun dia kuranglah kerosakan pada pasu tersebut. So dia berjaya mengurangkan berjaya mengurangkan kos untuk menggantikan pasu-pasu yang dijatuhkan oleh binatang-binatang itu tadi. Okey, so agak menariklah cerita-cerita ni semua. Baiklah. Jadi yang mana benda-benda yang kita pakai sekarang ni yang mana macam berteknikal sangat, rupanya yang yang menemukan benda tu bukan orang teknikal pun. Okey. Baik. Jadi baik. Jadi yang lain tak perlu you baca sendirilah ya. Okey, saya tak nak panjang sangat yang ni. Jadi basic form kita ada macam-macam bentuk lah dalam pembinaan bangunan ni. Okey, dalam pembinaan bangunan ni kita ada beberapa kaedah ataupun beberapa bentuk kerangka lah. Yang paling famous, yang biasa kita jumpa ialah dipanggil sebagai skeletal frame. Okey, frame or skeletal. Frame or skeletal construction. Ini yang biasa kita jumpa. Yang mana kita nampak jelas dalam pembinaan bangunan seperti ini, kita nampak jelas kerangka dia. Yang mana kerangka tersebut consist of beams, columns and beams. Okey, ni columns, banyaklah kolom dia jelas ketara. Semasa construction kita akan nampak benda ni, columns and beams. Okey, dan beam tersebut ada floor beam, ada roof beam, okey, ada ground beam dan sebagainya lah. Okey, and then ada juga construction yang menggunakan pakai dia panggil beamless lah. Okey, yang mana kita panggil sebagai box construction. Okey, yang ni pun saya rasa kamu dah belajar tak part tu, saya ingat ni. Okey, part tu tempoh hari Okey, box construction di mana dia macam dinding seketul. Contoh okey, ni dinding seketul. Okey, dinding seketul. So dia cantumkan bentuk segi empat. And then ditambah lagi kiri kanan. So berbentuk satu struktur ke kotak. Okey, cuma dalam construction tu mungkin dinding ni dia akan bina siap-siap setinggi-tinggi bangunan ni. Okey, dia akan bina siap-siap setinggi ni. Okey, setinggi ni. Okey, setinggi ni contoh ni contoh. Banyak cara dia. Okey, and then dia masuk sikit. Okey, ini sikit untuk lantai. Okey, ini untuk dinding. Sikit lantai. Begitu. Dia banyak kaedah. Yang mana kaedah jenis box macam ni dia beamless. Okey, ataupun dia frameless. Frameless macam spek lah pula Okey, tak apa. Frameless. Baik. So bermacam-macam lagi lah. Jadi fokus kita banyak kepada bahagian skeletal. Jadi sekali lagi saya nak highlightkan kat sini. Okey. Saya nak highlightkan kat sini. Baik. Di mana ingat balik dalam timber saya explain tempoh hari. Di mana bila satu struktur tersebut, ada penggunaan dua benda ni. Bila dia ada beam and then bila dia ada column, okey. So apa dia punya hasil ataupun apa dia punya antara dia punya natijahnya ialah natijahnya ialah wall. Wall yang terhasil adalah dalam kategori non-load bearing wall. Okey, dinding tidak tanggung beban. Dia hanya menanggung beban dia sendiri ataupun dengan kata lain dia buat high dia sendiri je. Dia tak ada kaitan dengan penanggungan beban dalam bangunan. Tapi okey, kalau tidak ada macam frameless. Maksudnya frameless tak ada column, column dia tak ada. Beam pun dia tak ada. Mana kata all the loads directly goes to the wall. So nak tak nak kita terima hakikat lah. Dinding bangunan ini dalam kategori load bearing wall. Regardless of what material dia pakai lah. Dia pakai timber ke, dia pakai konkrit tu sendiri ke, dia pakai batu bata ke. Tapi kalau situasi yang macam ini, makanya dinding tersebut kita panggil sebagai kategori load bearing wall lah. Dan bila dia pakai load bearing wall, betul. Bila dia pakai load bearing wall, surely dia akan effect kepada material dia. So material yang kita pakai, kita kena selektif. Be very very selektif. Nak pakai brick boleh, tak ada masalah. Untuk load bearing wall ni. Tapi dia kena tebal. Dia kena tebal. Bila dia tebal, kuantiti dia banyak. Bila kuantiti dia banyak, kos dia tinggi. Ataupun terus nak pakai RC. Dinding tu sendiri pakai RC. Boleh, tak ada masalah. Dinding tu pakai RC. Kalau dinding tu pakai konkrit saja, tak digalakkan.
Okey, tak digalakkan. Kena juga ada unsur-unsur ataupun ada penggunaan steel bar dalam dinding tu untuk menguatkan. Okey, ingat dinding tu satu-satunya saluran, satu-satunya ejen yang menanggung beban dalam bangunan. Okey, so dinding tersebut kita kena perkuatkan. Okey, ataupun material-material lain yang lebih bersesuaian lah. Okey, material-material lain yang lebih bersesuaian. ETC. Okey, tapi untuk non-load bearing wall pula, memandangkan dia langsung tak ada fungsi menanggung beban kecuali beban dia sendiri. So, dia punya material dia apa-apa sajalah. Apa-apa sajalah. Okey, nak pakai brick wall pun boleh. Okey. Okey, nak pakai brick pun boleh. Nak contoh kat mana lagi Nak pakai brick pun boleh. Okey, just a thin layer sajalah. Mungkin satu layer pun dah mencukupi dah. Okey. Nah, sebab itulah bila pakai thin layer ataupun layer nipis, kan, kamu belajar part 2 tempoh hari, brick laying ataupun brick bonding panggil. Okey. Bonding jenis apa yang paling nipis? Kan? Kamu cari sendiri. Okey. And then nak pakai apa? Nak pakai apa-apa saja. Basically apa-apa saja. Nak pakai RC, boleh pakai RC, tak ada masalah. Okey, tapi useless lah. Sebab apa? RC ni mahal. Okay, kenapa nak berlebih-lebihan pula nak pakai kat sini kan? Okey, tapi kalau nak pakai juga boleh, tak ada masalah. Okey, tak nak pakai apa-apa, nak pakai apa? Plywood je. Belasah boleh, tak ada masalah. Okey, as long ada dinding. Okey, kalau tak nak dinding, letaklah kamu. Okey, tak ada siapa nak marah pun, bangunan kamu. Okey. So dia punya selection of material tu untuk non-load bearing wall ni dia banyaklah. Okey, itulah kesimpulan yang cuba saya nak sampaikan. Okay, so kita akan fokus banyak kepada typical skeletal frame. So kat sini kita nampaklah dalam macam saya cakap tadi, dalam construction, during construction kita boleh nampak dah dia punya frame tu yang mana consist of columns and beams. Okay, so bila ada beban contohnya dah siap bangunan, dah siap bumbung, so beban daripada bumbung ni, beban mesti bergerak ke bawah tadi kan gravity Okay, dia akan hantar ke tiang sini. Okay, ke tiang and then hantar ke transfer ke beam. Beam pula akan transfer ke tiang-tiang di bawahnya. Okey, pergi bawah ni, pergi bawah ni, okey, pergi bawah ni. Okey. So nanti bila ada dinding kat sini nanti, dinding ni tak ada kaitan pun dengan agihan beban tu tadi. Okey, dia cuma buat hal dia sendiri saja. Itu maksud saya, dia situasi ni panggil non-load bearing wall. So selection of material dia banyak. Okay, and then kemudian nak buat renovation, nak tebuk, nak tambah, nak apa, boleh, tak ada masalah. Okay, dia tak mengganggu kestabilan bangunan. Tetapi kalau macam box frame tu tadi, kan, memang tak boleh tebuk lah. Nak tebuk ke, nak tambah ke apa, tak boleh. Okay, sebab dia macam kita ganggu dia punya kestabilan beban dalam bangunan tu tadi. Okay, samalah juga. Okay, kat sini pakai brick, okay, dan seterusnya lah. Okay, and so on lah. Saya ingat benda ni dah you dah clear lah. Okay, masa bumbung, okay, dah siap plaster dan sebagainya. Okay, baik. Yang ni pula box frame. Tapi sebenarnya ini bukan 100% box frame lah. Okay, bagi saya ni hybrid. Yang box frame ni, contoh dia kat atas ni. Ni yes, box frame. Sebab tengok unit-unit rumah ni punya frameless lah. Mana ada beam, mana ada kolom, tak ada. Okay, dia cuma bergantung harap sepenuhnya pada dinding bawah ni. Okay. Okay. Bawah ni. Di mana apa? Di mana kawan atas ni, okey, bergantung harap pada kawan bawah. Kawan atas ni bergantung harap pula kawan bawah ni. Okey. So yang paling banyak, yang paling besar tanggung beban, okey, kawan yang bawah sekali lah. Okey. Baik. Jadi tapi tengok pada bahagian bawah ni pula, okey, bawah ni parking parkir. Okey, jadi kita nampak dia punya frame ada. Okey, kita nampak dia ada kolom macam ni. Dia ada beam ni kat situ. Okay, ini lebih kepada hybrid lah. Okay, cuma kat sini saya nak highlight yang kat sini lah. Memang wujudlah box frame ni. Bukannya hanya rekaan semata-mata. Okay, cuma banyak tak banyak itu sahaja. Okay. Yang superstructure, yang ini betul-betul saya ingat memang part 2 punya cerita lah ya. Okay, dan juga sebahagiannya part 1. Okay, so saya tak perlulah nak cerita banyak. Kita ada substructure, kita ada superstructure. Anything below ground, we call it substructure. Anything up ground, kita panggil dia sebagai superstructure. Okay. Bukannya bila kata superstructure ni kena bayangkan bangunan macam ke LCC ke Burj Dubai ke ataupun menara IOI tu ke menara 101 Taipei. Okay, bukan. Okay, anything above the ground level kita consider sebagai superstructure. Tak kisahlah bangunan rumah sebiji.
rumah kampung je. Tapi bahagian yang atas atas tanah tu, itu semuanya superstructure. Mana-mana yang bahagian bawah tanah, okay, kita panggil substructure. So ini aliran beban dalam bangunan. Okay, tak kisahlah bangunan rupa macam mana. So punca beban mesti berasal ataupun berpunca daripada struktur paling atas, iaitu bumbung. Okay, saya rasa pada pendapat saya lah, tidak ada lagi struktur paling atas bangunan kecuali bumbung lah. Okay, jadi kalau ada boleh bagi tahu saya lah. Mungkin saya kena belajar lagi. Okay, baik. So dia transfer ke beam, collar, foundation dah sekali. Okay, sampai foundation, dia tak habis kat sini. Ramai student dia akan habis kat sini je. Okay, habis pada foundation. Tak. Foundation akan kumpul beban untuk sementara waktu, and dia akan bebaskan ke tanah. Okay, ke lapisan tanah yang kuat. Sebab itulah bila kita nak buat foundation, kita kena buat kerja-kerja pengorekan. Okay, kenapa kita buat kerja pengorekan? Supaya nak mencari aras tanah yang kuat. Betul? Level tanah yang kuat. Okay. That's okay, load distribution sama. Okay, saya rasa tak perlu nak explain. Okay, di mana punca beban di atas pergi ke beam, tarik ke bawah lah sekali. Okay, daripada tiang ni pergi foundation bawah ni, dan terus ke tanah. Okay, so tak perlu kot nak explain banyak. Dan ini antara beberapa contoh formwork lah. Okay, nah formwork yang biasa kita guna pakai lah dalam pembinaan, iaitu timber formwork. Baiklah. Okay. Nah, forward ni pula tak semestinya pakai timber. Okay, kita ada lagi beberapa material yang sesuai diguna pakai sebagai formwork, kotak acuan. Okay, antaranya ialah steel, okay, ataupun aluminium. Tapi kos dia lebih berganda mahal. Okay, jadi bila ada bangunan yang pakai steel sebagai formwork dia ni, ada, tak ada masalah pun. Tapi kos dia tinggi lah. Tapi bila kita cek balik, kenapa ada ataupun bagi mereka ataupun bagi kontraktor, developer yang guna pakai formwork jenis macam steel macam ni, ialah sebab dia ada banyak lagi projek-projek yang boleh pakai steel ni, formwork yang sama untuk projek dia. Okay, so dia untung lah. Maksudnya dia buat satu kali, pakai banyak kali. Dia buat satu kali untuk banyak projek. Okay. Itu untung lah. Tapi kalau dia buat sekali untuk hanya satu projek saja, memang dia rugilah. Okay, sebab kos untuk steel tu sendiri pun dah mahal lah. Okay, baiklah. So kita teruskan lagi. Okay, ini contoh formwork untuk tiang. Okay, saya rasa basically kamu dah didedahkan dah part 1 dan juga part 2 tempoh hari. Okay, formwork untuk tiang ni pakai timber. Okay, jadi kalau kita pakai timber ni, satu ialah di mana dia punya item-item dia ataupun komponen-komponen dia banyak. Ada yang melintang, ada yang memanjang macam ni kan. Tapi kalau macam pakai steel, cukup saja pakai locking macam ni saja. So item dia sikit, tak banyak lah. Tapi kos dia pula mahal. So it depends on the keupayaan kewangan sesuatu kontraktor dan juga pemaju. So ini contoh tiang. Okay, tiang RC. Ingat tiang RC. Bila kita potong dia, okay, kita akan nampak sebahagiannya berkonkrit. Okay, sebahagiannya panggil bersteel lah. Okay, so all this steel kita panggil sebagai rebar ataupun rebars lah. Okay, ini pandangan atas dia. So rebars ni ada banyak cara kita nak ikat dia. Okay, ada macam ini, ada macam ini. Terpulang terpulang pada kehendak jurutera, bukan kehendak diri sendiri. Okay, tengok. Kalau kita perasan, okay, kalau kita perasan antara kedua-dua kerata rentas tiang ini. Okay, so size dia sama. Size dia sama. Okay, Cuma apa? Cuma tengok dia punya ikatan besi dalam tu. Berbeza kan? Yang lebih nombor 2 ni, okay, lebih kompleks ataupun lebih banyak dia punya steel. Okay. Makna kata kat sini, apa dia? Makna kata tiang ini, okay, tiang ini berupaya untuk menanggung beban yang lebih banyak. Okay. Maksudnya kenapa? Sebab dia ada steel element dia banyak. Maksudnya penanggungan tension dia tu banyak. Maksudnya penanggung beban lah. Tension tu ada beban lah. Okay, banyak. Dengan saiz yang sama, okay, dia mungkin pakai dengan saiz yang sama, okay, dia boleh menanggung beban yang lebih besar. Kat situ kita nampak dia punya permainan. Tak salah, okay, tak salah. Okay. Jadi yang pertama ni, kita nampak saiz yang sama. So, saiz yang kedua, saiz yang sama juga. Tapi yang nombor 2 ni, beban dia dapat tanggung lebih banyak. Okay. Dan dalam masa sama, dia pakai konkrit, grade konkrit yang sama.
G, katalah grade 20. Ni pun pakai grade 20 juga. Kenapa sama-sama grade 20 tapi kekuatan dia lagi banyak? Sebab kandungan steel dia lagi banyak dalam ni. Begitu. Tapi kena ingat, walaupun kandungan steel lagi banyak, mungkin dia punya cost dia lagi tinggi lah. Sebab cost untuk besi dia meningkat. Baik. So bergantung pada situasi lah. So ada juga tiang bulat. So tiang bulat ni rupa dia, steel dia. Ada juga tiang yang berbentuk sambungan ataupun campuran lah. Ataupun dua tiang bertemu di bucu. Contohnya tu. So design dia macam-macam. Alright. Dan ini pula, ini contoh keratan rentas berkaitan dengan ni apa ya? Ini lantai, floor construction. Minta maaf. Confident saya ni. Ini bukan floor, ini beam. Astaghfirullahalazim. Ini beam Jadi ini beam, so kita akan nampak lah. Ini kita punya main bar kita yang atas, main bar yang bawah. So ini link kita. Yang link ni. Tapi kita perasan semakin dia ke hujung, semakin dia rapat-rapat. Semakin ke tengah, semakin dia renggang-renggang. Macam tu. So kadang-kadang kita nampak ataupun kita nampak semua sama je jarak dia. Terpulang. Nak buat macam ni pun boleh, macam tu pun boleh. Macam ni sebab apa? Bukan nak menipu, bukan. Ini biasa kita jumpa dalam mana-mana construction lah. Sebab semakin beam ini, beban ni, dia sebab tepi ni tiang, hujung ni tiang. Jadi beban ni dia akan bergerak kiri kanan lah. Nak cari tiang. Beam akan terima beban, so dia akan transfer ke kiri kanan sebab ada tiang kiri kanan. Dan semakin beban ni rapat ke tiang, dia punya loading dia tinggi kat sini. Sebab kat sini dia akan berlaku transfer lah daripada beam ke tiang. So loading dia tinggi kat sini. So bila loading tinggi, so kita kena rapat-rapatkan sikit. Kita punya link tu kita kena rapat-rapatkan sikit dia punya jarak. Compare dengan yang tengah ni. Sebab tengah ni dia punya beban dia sederhana. Sebab dia cuma terima sekejap, terus dia transfer kiri kanan. Gitu. So kita boleh reduce the amount of link kat tengah ni. So kita himpunkan di tengah ni pada bahagian kedua hujung. It depends lah. It totally depends. Alright. Seterusnya, ini lantai. Baik, ini baru tu, ini lantai, ini floor. Baik, untuk floor, dia menarik. Dia tak ada besi Y. Ni besi Y. Dia tak ada. Besi T pun dia tak ada. R langsung tak ada. Baik, tapi dia ada reinforcement ataupun dia ada rebar. Dia tersendiri. Untuk floor kita akan pakai BRC sebagai dia punya reinforcement bar lah. Dia panggil BRC. Tapi BRC ni nama glamour dia. Nama glamour dia ataupun nama panggilan dia. Nama teknikal dia panggil sebagai steel mesh. Steel mesh. Macam mana? Kita tengok sekejap lagi. Construction dia. Saya akan explain lah lebih kurang dengan cepat. So, itulah new type of materials macam saya cakap tadi. Untuk ini untuk cerita untuk formwork tak salah untuk formwork kayu, formwork untuk tiang ke, untuk beam ke, untuk lantai pun sekalipun. So kita boleh pakai macam-macam lah. Macam cakap timber boleh pakai, kita boleh pakai steel ataupun aluminium, ataupun boleh pakai material-material yang baru. Polymer. Yang polymer ni tahan lasak tak? Dia tahan lasak. Dia lebih tahan lasak daripada timber, tapi masih lagi kurang tahan lasak compare dengan steel. Of course lah, steel ni memang paling kuat lah, paling keras kan. Jadi dia di antara polymer ni di antara steel dengan timber. So mungkin boleh consider lah untuk guna pakai material seperti ini. So ini contoh-contoh lah. So RC staircase yang ni saya rasa saya malas nak cerita. Sebab yang ini detailnya dalam BSR 150. Yang 150 tu siap buat comparison dalam UBBL 1984. Di mana size
riser dia berapa, size step dia berapa, okey, flight dia berapa, okey, jarak dia berapa dan sebagainya. Okey, yang tu saya tak nak cerita banyak. Okey, kamu refer sendirilah ya. Okey. So just for your reading sajalah ataupun sebagai revision saja. Detail okey, check balik nota yang lepas. Okey. Jadi yang menarik tentang tangga okey, yang menarik tentang tangga ni, kalau kita tengok kat sini okey, dia pun ada juga reinforcement bar, dia pun ada reinforcement bar dia, tapi hanya pada bahagian bawah ni saja. Perasan tak? Tengok dia punya reinforcement bar dia hanya pada bahagian bawah ni saja. Okey, pada bahagian anak tangga, tengok mana ada? Okey, tak ada. Kamu korek lah, kamu gigit lah kat mana sekalipun anak tangga ni, kan, pergi tengok pergi gigit tangga kat rumah kan, gigit tak jumpa bar. Bar hanya kat bawah ni saja. Okey, baik. And then bila naik ke atas, okey, kat atas ni dah ada bar kat atas, ada bar kat bawah. Sebab bahagian pelantar ni ataupun platform ni dia sebahagian daripada floor. Okey, so dia akan ikut kepada pembinaan floor. Okey, tapi untuk tangga ni menarik Okey, baik. Jadi sedikitlah sebab tangga ni, sebab dia paling tangga ni saya highlight sebab dia bahagian yang paling kecil, paling sempit dalam bangunan. Okey, dan bila bangunan tu bertingkat-tingkat, dia merupakan bahagian yang paling susah untuk kita handle. Okey. Dia kecil dan dia rumit. Okey. Jadi sekadar imbasan lah sebab benda ni pun dah belajar part 2 tempoh hari. So kita buat formwork lah. Ni pakai formwork kayu. Okey, ada tanya saya, cik, formwork ni untuk kayu ni kita boleh recycle? Boleh. Kita boleh pakai berulang-ulang kali. Okey, ada berapa kali? Boleh pakai. Okey, so jawapan saya, selagi tak rosak pakailah, kan? Tapi itulah, selagi tak rosak tu dia very subjektif lah. Dia bukan daripada tukang lah. Okay, yang menggunakan pakai ataupun yang handle formwork ni. Kalau tukang-tukang kasar kan, jenis ganas sebenarnya kan, sekali pakai memang jahanam lah. Okay, memang kena tukar lah. Okay, ada yang jenis berhalus, okay, berhati-hati. So mungkin kita boleh pakai sampai 5 kali recycle. Okay, so it depends orang yang handle benda tu lah sebenarnya. Okay, baik, kita ada bahagian-bahagian tertentu in case all this formwork, dan nampak tak steel bar dia ni? Okay, ready for, nanti dia akan sambung steel bar. Tu saya kata, untuk tangga steel bar dia pada bahagian bawah sahaja. Okay. So, this particular formwork, okay, papan ni, kan, dia samalah dengan papan yang atas ni. Okay. So, papan ni dia dipanggil sebagai struktur paling bawah lah. Struktur paling bawah. Yang ni pun struktur paling bawah. So dalam construction, struktur paling bawah ni kita panggil sebagai soft fit. Okay, soft fit dia bukan brand benda tu. Saya faham. Otak kamu ni ke situ dah. Okay. Dia bukan brand tu. Itu pun satu cerita. Okay. Itu brand lain. Okay. Tapi dalam construction, soft fit means by struktur paling bawah. Okay. Contoh kalau kita nampak, okay, ni beam. Okay. Structure ni beam. Nampak tak bahagian bawah ni? Ini pun kita boleh panggil dia sebagai soft fit. Okey, begitu. Baik. Jadi kita teruskan bagaimana. Tengok, perhatikan steel bar mula dah tambah ataupun mula dah bersambung steel bar, and then formwork dah siap. Okay, dia punya anak-anak tangga ni dia letak papan macam ni saja. Okey, dan mana ada steel bar pada anak tangga tadi. Kan? So apa dia buat ialah pengkonkretan dilakukan. Tu saya kata dia ruang yang paling kecil tapi paling banyak benda yang kena check. Tu jadi leceh sikit tu. Okey, tapi tanpa anak tangga, tanpa tangga tu sendiri, apa guna bangunannya kan? Okey, baik. Pengkonkretan dan seterusnya, benda dah siap 3-4 hari, kita buka formwork, okey, dan siaplah kita punya rangka asas ataupun dia punya struktur asas rangka kita. Dan memang akan banyak honeycomb lah. Okey. So honeycomb ni banyak benda yang contribute honeycomb ni, punca honeycomb ni. Okey, workmanship-nya, konkrit itu sendiri, okey, kurangnya pemadatan dilakukan, okey, konkrit tu tak mengalir dan sebagainya. So macam-macam. Cuma kita boleh tengoklah ataupun kita boleh kategorikan honeycomb ni serius tak serius. Okey, selagi dia tidak mendedahkan, selagi dia tak exposekan all the steel beam ataupun all the steel bars di dalam dia punya structure ni, so it is consider sebagai minor sajalah. So kita just plaster je lah. Okey. So tidak mendatangkan masalah. Tapi kalau nampak dia punya steel bar, okey, so itu memang ada masalah. Okay,
dan seterusnya. Baik, kita tengoklah pembinaan slab and column construction. Jadi sekarang ni kita akan teruskan kepada pembinaan bangunan lah. Okey, pembinaan bangunan di mana fokus kita kepada bangunan apa ni, skeletal ataupun frame punya construction. Yang ada beam, ada column. Jadi bila kes macam ni, bila ada beam, ada column, dia akan ada dua kategori lah. Satu lower beam, lower kat mana. So maksudnya column untuk aras bawah, tiang untuk aras bawah, tiang untuk aras atas, okey, beam untuk arah atas. Okey. So apa yang kita buat ialah, okey, saya buat fasa by fasa lah. Okey, macam contoh, saya akan start dengan face ground floor. Okey, starting. Yang ni, okey, yang ni betul-betul part 1, betul-betul part 2. Okey, apa yang kamu belajar Jadi sepatutnya kita start dengan formwork dululah. Formwork. Kita start dengan apa ni apa kita panggil sebagai foundation lah. Okey. Tapi dalam kes ni foundationnya kita tak nampak lah. Okey, mungkin cuma sebahagian yang okey yang ni. Kita pakai pad foundation. Kita pakai pad foundation. Dan dan pakai pad foundation. Dan sebenarnya untuk bangunan ini for this particular building dia pakai deep foundation lah, kerana sebelum dia buat pad foundation ni dia buat piling dulu. Okey, dia piling and then dia letakkan pad foundation di atas piling tersebut. So asal pakai piling je dia dah berubah menjadi deep foundation. Lepas tu apa dia buat ialah dia buat ground beam. Okey, forward for ground beam. Kita nampak sekarang ni ground beam Okey, so next. Apa yang berlaku? So ground beam tersebut akan memenuhi segenap lapisan bawah bangunan ni lah. Okey, so the whole area akan penuh dengan ground beam dia. Okey. And then kemudian apa lagi? Nampak betul. Dia punya pad footing. Ini pun dah tertanam dah sikit. Alright. Jadi apa dia buat ialah, and then dah siap, maksudnya dah siap kita punya ground beam, and then konkrit dah dimasukkan. Konkrit semua. Konkrit. Dia buka formwork, and then dia akan maksudnya akan wujud petak-petak lah. Nampak tak petak-petak ni macam ni kan. So dia akan ambil pasir, ambil tanah, dia akan level up. Dia akan ratakan balik. So jadilah macam ni. So dia akan padatkan sedikit tanah ini. And then mulalah kerja-kerja pembinaan lantai untuk aras bawah. So macam saya cakap tadi, untuk lantai ni dia tak ada besi Y. Tak ada besi Y, tak ada besi T, tak ada besi R, tak ada. Dia ada BRC. Yang mana kita nampak kat sini, ataupun nama buku dia ataupun nama technical dia steel mesh installation. Dan BRC ni pula bentuk dia petak, dia jaring petak macam ni. Dan walaupun dia petak ataupun dia halus-halus je, tetap setiap batang bak ni, dia punya batang besi ni, dia ada macam alur dia. Alur. Ataupun berbunga dia. Dan BRC ni ada dua jenis, type A dan juga type B. No such thing as type R, tak ada. Baik. Jadi apa dia buat ialah, dia hamparkan BRC ni sepanjang-panjang floor tu tadi. Dan bila masa pakai A, bila masa ke B, itu semua ketetapan jurutera yang kita akan tentukan. Dan kita ada single layer dan double layer. Kalau single layer just satu kali hampar saja. Lepas dia hampar macam ni, dia akan terus konkrit. Kalau double layer, dia akan letak satu layer and then letak concrete cover, letak satu layer lagi and then baru dia concrete. So it also depends on the arahan jurutera lah. Jadi apa yang maksudnya interconnection ni, dari mana kita nampak BRC dia ni, dia akan bersambung dengan steel bar daripada ground beam tu tadi. Bukannya BRC ni dia akan potong ngam-ngam je. Tak. Dia mesti ada lebih sikit masuk dalam. Macam ni, dia akan lebih sikit masuk ke dalam. Dia bukannya potong ngam-ngam sampai sini. Tak. Tu panggil interconnection. Dia mesti bersambung antara satu sama lain. Same goes to bahagian tepi-tepi dia pun sama juga. Dan ada concrete cover. Part 1 tadi lagi kita tengok concrete cover ni. Dia macam alas. Jadi bila kita concrete nanti, so bahagian bawah ni akan penuh dengan konkrit dan secara tak langsung dia akan melindungi kita punya BRC ni daripada expose kepada bahagian luar lah.
Alright. Jadi interconnection sama juga, masih lagi sama. So kerja-kerja pengkonkritan dilakukan. Okey. Baik. Nah ini lori konkrit. Okey, lori siput ke buyung ke apa-apa dah kamu panggil lah. Okey, kat sini. Okey. Jadi dia akan tuang, okey. Dan so memerlukan okey. Ini kita sebagai labor intensif lah. Okey, labor intensif maksudnya memerlukan pakai tenaga kerja yang agak ramai lah. Kat sini pun kita boleh nampak, saya ingat tak kurang daripada 10 orang, okey, dalam satu grup ni. Untuk kerja-kerja pengkonkritan, untuk lantai. Untuk satu-satu, untuk dalam satu-satu masa. Okey. Jadi, apa lagi ya? Okay. So, jadi lantai tu dia ada ketebalan dia. Kan? Nak setebal mana? Okey, nak konkrit sampai paras mana kita punya tebal lantai tersebut. So kita nampak pancang-pancang kayu yang kat bawah ni. Okey. So inilah yang macam menentukan tinggi mana kita nak kita punya lantai tersebut ketebalan dia. Namun begitu ini kaedah yang paling murah lah. Okey, paling murah, paling senang. Okey. Tapi dalam masa sama dia juga kaedah yang paling mendatangkan masalah kemudian hari. Okey, sebab kadang-kadang semasa kerja-kerja pengkonkritan tu kayu ni sengit lah, okey, tercabut lah ataupun sedikit terbenam ke dalam lah, terpijak dan sebagainya. So, last sekali kita akan dapat permukaan yang tak rata. Okey, bila pun ada permukaan yang tak rata ni, macam biasalah kalau macam ada air hujan ke, air apa ke, dia mudah bertakung lah. So, bila air bertakung, masalah lain pula berlaku. Kan? Nyamuk, for sure lah, nyamuk kejap je nanti. Okay, ataupun lumut, kulat dan sebagainya. Okey. Tapi nak macam mana? Bergantung kepada nilai projek tersebut lah. Kalau macam low cost punya construction, macam inilah rupa dia. Okay, low cost punya method. Okay. Dan seterusnya, okay, ni dia akan habiskan. Baik. Untuk first floor. Ataupun, first floor. Untuk ground floor lah. And then seterusnya, column. Pembinaan RC column. RC column pada bahagian ground floor. Ini semua cerita pasal ground floor ni. Okay, kerja-kerja pengikatan atau kerja-kerja pengikat besi lah, steel works. Okay, kerja-kerja untuk rebar. Ini semua rebar ni. Kat sini kita nampak dengan jelas penggunaan besi Y ataupun besi T dan juga dengan siap dengan dia punya link sekali. Okay, baiklah. So, dia akan sambung-sambungkan and then letakkan formwork. Okay, kemudian tu kata bila kita pakai formwork kayu ni, okay, dia punya komponen dia ataupun dia punya aksesori dia banyak lah. Okay, ada yang satu struktur yang kena melintang macam ini. Okay, satu struktur melintang macam ni pula. Okay, satu lagi melintang macam ni pula. Okay, so dia ada banyak sebab kayu ni, sebab dia nak bagi betul-betul kuat, betul-betul stabil kita punya formwork ni. Sebab nanti bila kita tuang konkrit ke dalam, okay, dia punya dia akan menghasilkan satu bentuk tekanan lah. Okay, konkrit tu tadi akan cuba tekan dinding-dinding kayu ni. Okay, dinding-dinding formwork ni untuk bebas keluar macam tu. Jadi kalau macam dia tak ikat betul-betul kuat-kuat, so dia akan pecah, burst. Bila burst, memang burst lah. Memang sedekah lah konkrit tu nanti. Okay, baik, macam itulah. Okay, so kita nampak lah dia punya aksesori dia banyak. Bracings lah. Okay, senang cerita, aksesori yang melekat pada formwork, kita panggil bracing lah, pengikat. Manakala yang macam penyendal lah, kita panggil shoring. Okay. So, konkrit dah tuang, cukup 3-4 hari kita buka lah dia punya formwork. So, nampaklah, siap lah kita punya ground floor punya column. Okay. So, next, upper floor pula. Okay. Jadi, untuk pembinaan upper floor, of course, kita akan start dengan beam. So, beam untuk upper floor kita panggil upper beam. Okay. So, untuk pembinaan upper beam ni, yes, nampak kat sini, nampak scaffolding. Itu cara betul aja scaffolding. Okay. Ataupun ada setengah tu dah pakai the term staging. Okay. Ada sikit cerita staging ni. Biasanya kalau macam staging ni biasanya dibawa oleh ataupun the term staging ni biasanya orang Hindun lah, buruh-buruh Hindun yang guna pakai. Okay, sebab dia bawa pengaruh daripada Belanda. Okay, Belanda pakai staging. Belanda. Okay. Tapi macam kalau kita pakai scaffolding lah. Okay. So tak kisahlah dulu bahasa Jawa tak kisahlah tu. Jadi scaffolding penting supaya untuk menyediakan satu permukaan yang rata di atas ni supaya kita boleh letakkan formwork untuk beam. Okay, formwork untuk upper beam. Baik.
Nampak? Daripada pandangan atas macam itulah. Dan secara automatiknya, upper beam ni tadi, okey, formwork ni, sebab dia merupakan lapisan bawah sekali untuk upper beam, so dia juga dikenali dengan nama soft fit. Okey. Baik, itu maksud soft fit tu sebenarnya. And then seterusnya, okey, sama lagi upper beam juga, dan pada upper beam penyiapan seterusnya kerja-kerja beam lah. Kan? Dia akan buat. Dalam sekali nampak macam longkang atas ni. Kan? Next. Okay, next. Apa jadi? Nampak tak? Bila dia buat kotak macam ni, okay, asalnya dia buat kotak untuk beam ni lah, untuk masukkan steel bar ni. Tapi, dia akan membentuk satu kotak baru kat sini kan? So, apa yang akan buat ialah, ambil satu plywood, akan tutup lah plywood ni. Okay. Dia akan tutup. So, apa jadi? Macam ni cerita dia plywood. Dan secara automatiknya, plywood yang ditutup ni, dia akan jadi formwork untuk floor. Formwork untuk upper floor. Okay. Nah, kiranya formwork ni, formwork untuk floor ni, dia bahagian paling bawah, dia pun dipanggil sebagai soft fit. Soft fit juga. Tapi untuk floor, soft fit. Yeah? Alright. Next, apa dia? Okay, masukkan steel bar ataupun rebar ke dalam kita punya ni beam. Asalnya ni beam. Kan? Jadi ni soft fit. Floor soft fit. Faham ya? Right. Dan kita tengok secara keseluruhan macam mana perubahan bentuk dia. Macam petak sebuah wadi pun ada kita tengok Okay, alright. So, secara tak langsung okay, secara tak langsung kita buat dua kerja dalam satu masa. Okay, satu formwork untuk beam, betul? Dan satu formwork untuk lantai. Dua kerja siap sekali. Okay. Jadi, lepas tu kita masukkan steel bar dalam kita punya upper beam tu tadi. And then kita masukkan, letakkan bar untuk kita punya floor. Tapi, okay, untuk floor ni, sebelum kita letakkan bar ataupun BRC tadi, untuk upper floor, kita letakkan dulu apa kita panggil sebagai services. Okay, sistem electrical, piping, okay, water recirculation, okay, kabel-kabel tertentu, okay, dia punya saluran-saluran kita letak dulu. Sebelum kita letakkan kita punya BRC tu, kita letak benda ni dulu. Okay. Jadi ini dah pemasangan dia. Okay, so it depends on the design of the building lah. Dan juga requirement of the building lah. Okay. Ini very basic lah. Okay, kita ada electrical point. Okay, kita ada electrical conduit. Ingat. Jadi untuk sistem electrical, okay, wire tu tadi, okay, dia akan masukkan dalam satu pipe. Pipe warna putih. Pipe warna putih ni kita panggil sebagai conduit. Conduit dia pipe juga. Dia pipe tapi untuk electrical. Okay, kalau macam air, pipe juga. Tapi water pipe ataupun water recirculation. Kita panggil. Okay, and then ada satu panggil pipe, okay, yang bentuk segi empat. Tak kisahlah plastik ke besi ke, okay, segi empat. Dan biasanya dia berwarna kelabu lah. Okay, ni untuk kabel, TV dan ataupun telekomunikasi. Dia akan masukkan dalam ni. Okay. Ini dia punya point lah. Okay, dia punya point. Okay. Maksudnya, bila benda ni kita boleh buka dari bawah. Nanti bila kita nak tukar wire baru ke, kita akan lakukan pada bahagian bawah ni. Alright. So, concrete cover dah ada dah. So, maksudnya kita letakkanlah, kita punya BRC tu tadi. Whether it is single layer or whether it is double layer. Okay, so saya lupa tadi nak cerita pasal type A dengan type B. Apa beza type A, type B? So, BRC ni dia based on kepada dia punya petak lah. Okay. So, untuk segi empat tepat, untuk segi empat sama, maksudnya sama panjang. Okay, bucu-bucu ni sama panjang. Itu type A. Okay. Manakala untuk bucu yang ataupun segi empat tepat, okay, macam ni. Segi empat tepat ni kan. Dua bucu sama panjang. Okay, ini type B lah. So, bila masa pakai type A, type B, engineer yang akan tentukan. Alright. Jadi, apa yang kita nampak kat sini, preparing, slab, okay, selesai, letakkan slab. Dan sebelum tu juga, apa dia juga? Okay, mungkin pada bahagian atas ada toilet. Inilah ruang toilet dia. Okay, dia buat siap-siap. Okay, dia buat siap-siap bahagian-bahagian kotak ni. So, it depends on the design lah. Okay. Jadi maksudnya, dia berjalan serentak lah benda ni. Okay, kita dah siapkan, kita dalam satu masa kita boleh siapkan formwork untuk gerak upper beam, formwork untuk upper floor, okay, dan kita
untuk steel work, kita boleh siapkan steel work untuk beam tadi dan steel work untuk kerja-kerja lantai. Sama juga kita boleh siapkan kerja-kerja services, servis bangunan pada level lantai tersebut. Okey, ni contoh bahagian toilet lah. Okey, so dia panggil sebagai toilet fittings lah. Okey, sanitary ataupun sanitary fittings. Ni pipe air lah. Biasanya pipe air ni dia lebih besar saiz dia dan juga warna biru kehitaman. Okey, so maksudnya ini water pipe. Okey, dan ada pula pipe warna putih seperti ni. Okey, putih-putih ni. Okey, dan saiz dia lagi besar. Okey, ini sanitary pipe. Okey, sanitary pipe. So pipe ini akan bersama dengan sinki, okey. Pipe ini juga akan bersama dengan mangkuk toilet nanti. Okey. Baik. Jadi itu cerita dia lebih kurang. So kita nampaklah dia punya detailings. So type A, type B, type A ke, single ke, double layer ke. So proses yang sama juga berulang. Okey, pengkonkritan dilakukan pada bahagian atas. Okey, dan kerja-kerja pengkonkritan, pemadatan dilakukan. Okey. So inilah nampak pekerja kat sini. Okey. Itulah alat panggil sebagai vibrator lah. Di mana bila konkrit ini dituang, okey, dia akan mengalir. Dan untuk bantu dia mengalir dengan cepat, dia pakai vibrator, bergetar. Okey. Dia akan getarkan konkrit sini supaya dia cepat mengalir, memenuhi segenap ruang dalam homework ini. So itu cerita pada atas. Okey, pada bahagian bawahnya, pada bahagian bawahnya, ingat orang ni duduk kat atas. Betul-betul bawah dia macam ni rupa dia. Macam inilah scaffolding, okey. Dan kita akan nampak, okey, mesti basah. Bila ada konkrit kat atas, mesti basah kat bawah ni sebab dalam konkrit itu ada air dan hampir kebanyakan air itu akan tumpah ke bawah lah. Ni bukan sebab hujan, bukan sebab ribut. Okey, kat bawah tu panas terik tu. Okey, panas terik ni. Okey, kat bawah ni lenjun kat bawah. Okey, sebab air daripada air konkrit tu tadi. So kat sini juga kena hati-hatilah di mana maksudnya sebenarnya walaupun kerja-kerja sedang dilakukan di atas, akan ada satu tim, seorang ke dua orang ke akan berada di bawah ni standby. In case ada berlakunya keretakan ataupun kerosakan pada bahagian soffit lantai. Okey, ataupun soffit beam tadi. Okey, nak pastikanlah tidak ada berlaku sebarang kerosakan lah. Contohnya kayu ni crack. Dah crack dah kayu ni. Okey, bila dia crack, dia maksudnya dalam atas ni berat dengan konkrit. Mungkin akan tumpah ke bawah ni ataupun pecah pula. Kita punya ni. So untuk mengelakkan daripada itu berlaku, okey, awal-awal lagi dia akan ada standby lah seorang dua orang kat bawah ni. Okey, untuk tengok kerja-kerja construction. Dan begitulah siap level yang di atas dan diulanglah, okey, untuk level-level yang seterusnya. Proses yang sama berulang sampailah bangunan tu siap. So basically itulah, okey, untuk bahagian ni lah, untuk bahagian kedua ni, nak tunjuk aplikasi dia dan proses-proses yang sepatutnya lah berlaku. Okey. Baik, yang belakang-belakang ni saya ingat ni sebenarnya saya tak sempat nak edit ni nota ni. Okey. Tapi kamu tengoklah mungkin just for your reading lah nak tunjuk bangunan lama, bangunan baru, dia punya method pembinaan macam mana kan. Okey, ni just for your reading lah. Saya rasa dia di luar skop kita punya nota ni, just for your reading lah. Okey, contoh bangunan lama ni bangunan lama ni, bangunan kolonial di mana lantai dia bukan lantai konkrit, lantai timber. Okey, dan dinding dia ni, okey, dinding kiri kanan ni, okey, dinding ni tebal. Okey, dinding tebal dan surely dia tak ada column, dia tak ada beam untuk bangunan ni. Okay, makanya all the macam semua dinding ni load bearing wall lah. Okey, dan bukti dia tengok dia punya tahap ketebalan dinding tersebut. Berapa bata dia pakai ni? 2 bata setengah. Okey. Baik. Jadi macam-macam lah kat sini. Saya rasa nak baca terpulang pada kamu lah. Just a bunch of pictures lah. Di mana ini ada sesi pembentangan yang lain sebenarnya. Okey, tak apalah. Mungkin tak ada kaitan dengan kamu. Okey, terpulang. Tapi basically kita punya nota ni tamat yang tadi. Tamat di sinilah. Okey. Mana tadi ni? Okey, di sinilah tamatnya nota tersebut. So, alhamdulillah kita dah selesai kedua bahagian berkenaan dengan RC. Okey. Saya sudahi dulu dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak.